Memang tak nak buat pun. Okay, nenas ni saya zero tau. Saya zero, saya tak tahu nak buat apa-apa. Saya baru permulaan. Saya nak bermula. Asalnya okey, orang Indonesia yang buatkan tanah saya ni. Tanah saya, tanah yang ayah saya beli, dan dia upahkan orang Indonesia. Upah dia apa? Upah dia uruskan tanah ni paling kurang jangan biar dia tersemak. Okey, dan orang Indonesia tu buat, dan apa yang hasil kita dapatlah buah nanas sikit sebanyak. Okey. Apa yang saya agak kesal kan, mula-mula kan saya macam bergaduh lah dengan orang tua saya, terutama ayah saya lah. Okey, muka sebab kita muda lagi, kita macam umur tak matang lagi kan, baru 20 lebih. Okey, dia nak suruh kita handle benda ni. Okey, 1 hektar. Sebab apa yang membuatkan saya rasa termotivasi, kerana saya ada mentor, saya ada konsultan, saya ada sifu saya, iaitu saya punya saudara saya sendiri, ada hubung kait dengan saudara. Okey, saya lihat dia pun tak jauh beza umur dengan saya. Dia tu lagi struggle dia buat. Dia buat 6 ekar. Okey. Macam saya ni, saya baru buat 1 ekar. Saya cakap dia buat 6 ekar lebih lah. Lebih 6 ekar dia buat. 7 ke 8 ekar dia buat tanaman nanas. Okey, pada permulaan dia cerita dah. Dia ceritalah permulaan dia fed up. Memang permulaan dia total loss, rugi. Okey, sebab ada sebab-sebab yang berlaku lah. Okey, antara sebab saya rasa, kenapa saya dah rasakan, saya nampak benda yang kita belajar teori dengan praktikal memang jauh beza lah. Jauh beza. Kalau kita belajar teori, cakap okey, lepas kita meracun, kita kena, lepas kita mesir rumput, kita racun. Lepas kita racun celah-celah pula. Lepas tu setiap 2 bulan kita kena baja. Setiap 2 bulan kita kena racun lagi. Okay, kita cakap teori tu memang mudah. Tapi bila praktikal dia belum tentu, sebab semua tergantung kondisi cuaca, kondisi tahap kesegaran tanah. Yang seterusnya, kondisi bagaimana pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan yang lain yang tumbuh. Lepas tu kita tengok pula serangga-serangga perosak yang lain. Lepas tu kita tengok juga mana tanah yang okey, mana tanah yang tak okey. Lepas tu belum lagi isu banjir. Okey, sampai banjir memang banjir berlaku dekat tempat saya ni. Okey, macam saya cakap tadi kan. Okey, cara kita nak handle, yang pertama sekali, untuk tak nak bagi semak, kita kena mesir rumput. Contohnya kan, kita mesir rumput tengah-tengah ni dulu. Ni saya tunjukkan. Okey, kita mesir rumput tengah-tengah dulu. Mesir rumput. Lepas kita dah mesir rumput, lepas dah mesir rumput, kita racun pula. Okey, kita racun kopi O. Orang kebun ni kata kopi O. Okey, lepas dah racun kopi O, kita buat racun putih pula. Okey, kat sini pun panggil racun putih. Racun putih ni, saya tengah duduk atas racun punya ni. Okey. Okey, ni racun putih. Racun dia warna putih dalam ni. Dalam dia warna putih. Nampak? Macam susu. Nampak? Okey. Racun putih kita gunakan untuk racun kat celah-celah pokok nanas ni. Nampak teori macam mudah, tapi bayangkan bukan mudah. Kita nak ajak budak-budak muda ni, sebab saya dah akui dekat sekeliling semua kat tempat saya ni kan, memang jarang ada budak Melayu, orang Melayu terutamanya yang muda-muda ni, masuk dalam bidang ni. Okey, bidang pertanian ni. Kalau datang ke tempat saya ni, dapat tengok sana Bangla, sana India. Okey, orang sana Indonesia. Mana orang Melayu? Orang Melayu tak ada pun nak buat benda ni. Bayangkan lagi luas lagi tanah ni. Nampak? Saya baru handle benda ni pun, 1 ekar ni pun, ini pun macam nak menangis lah. Okey. Sebab apa? Sebab bila bayangkan kita duduk seorang-seorang kat sini, mana ada orang. Tengok mana ada orang. Tadi adalah ayah saya. Okey, ayah saya dia datang, dia tengok. Dia nak pastikan betul-betul saya ni handle.
Okey. Sebab kita buat kerja pertanian ni adalah investment. Okey, bukan kerja-kerja dapat gaji hari. Ini adalah investment untuk bisnes. Okey. Benda gaji kita tak ada. Dan faham lah kalau bila investment ni faham lah. Okey. Bajet sekian itulah untuk totally untuk bahan baku saja. Okey. Bahan baku apa? Benih. Bahan baku baja, racun. Mana ada investment untuk bayar gaji kita ni, kita buat kerja ni, tak ada. Okey, dalam investment tu. Okey, kita nak buat pondok tu lagi. Okey, asalnya tak ada pondok tu. Okey, bagaimana kita nak create kita punya creativity inilah. Orang kata awal permulaan untuk buat bisnes memang perlu kita cakap struggle kan, struggle. Tapi bila saya dah berada dekat situasi kita struggle. Okey, struggle. Bak duduk atas duduk atas sebab penat. Duduk atas tong racun je. Okey, santai. Kita duduk atas tong racun sebab cuaca kita tak tahu, soal keselamatan kita tak tahu, apa-apa terjadi dekat kita, na'udzubillah. Okey, bayangkan kita seorang-seorang duduk tengah hutan ni. Okey, baru saya dapat rasakan betapa susahnya dulu orang-orang tua kita. Okey, orang-orang tua kita macam mana mereka nak terokai tanah. Okey, mereka nak buka tanah. Okey, mereka nak uruskan tanah. Orang-orang tua kita dulu bersusah payah untuk dapatkan tanah. Okey, bayangkan nak dapat tanah senjekal pun susah. Okey, saya lihat sedihlah lihat sekarang ni mudahnya kita orang Melayu terutamanya, okey, anak bangsa kita mudah-mudah kita jual tanah kepada orang lain. Jual tanah kepada bangsa lain. Terutamanya lebih-lebih lagi yang saya risau, tanah air kita dijual kepada orang yang bukan milik, orang yang bukan pribumi, orang yang bukan tinggal di tanah air kita. Itu yang saya sangat-sangat risau. Okey, bincang soal tanah, bincang soal mempertahankan tanah air. Bila tengok YouTube, tengok video-video, orang marah apabila bakar bendera negara tu. Terbalikkan pun dah marah. Okey, marah yang tahap sampai kena saman berjuta-juta. Tapi bila jual tanah, sejengkal tanah ni, bila jual sejengkal tanah ini kepada orang lain, tak ada pun kita ambil kisah. Okey, tak ada pun ambil peduli. Okey, bayangkan betapa luasnya tanah Malaysia, tanah Melayu ni. Allah dah ciptakan. Jadi jangan risau, jangan kita hairan lah. Okey, apa nasib anak cucu kita nanti. Walaupun saya ni anak pun belum ada anak pun, isteri pun belum ada ni. Sekarang saya ni. Okey, sekarang ni pada tarikh 31 Januari 2021. Okey, saya buat video ni. Hari ini hari Ahad. Okey, saya buat video ni walaupun saya tak ada anak, tak ada anak cucu, ada anak kucing. Anak kucing pun tak ada. Ada anak apa? Ada anak pokok lah. Anak pokok, anak tekak je ada. Saya dah fikirkan bagaimana kita orang muda sekarang ni nak, orang muda terutamanya umur B40 ni nak miliki tanah pun bukan main susah. Okay. Ada tanah, ada rumah sebuah, ada kereta sebuah, itu pun kira dah kira rare lah. Dah kira kaya lah. Dah kira standard lah. Dia ni orang standard. Okay. Kategori kita ni masih lagi ramai di kalangan kita yang miskin, yang masih memilih-milih. Terutamanya orang-orang yang umur-umur macam 20-an macam saya ni. Okay. Saya bukan orang yang senang. Okay, saya tahu dulu
ibu bapa saya struggle nak ajar, nak hantar saya ke sekolah, hantar saya ke universiti. Mereka susah payah, mereka sanggup. Mereka tahu mereka mampu, tapi mereka mampu untuk taja saya waktu saya belajar. Okey. Waktu saya belajar tak mewah. Kita tak mewah, kita apa adanya. Okey. Ada sebulan ada yang tu saja kita ada. Dan itu yang membuatkan saya rasa terhutang budi kepada ibu bapa saya terutamanya. Mereka dah hantar saya belajar jauh-jauh, terutama ayah saya. Okey, apa salahnya saya baru fresh graduate. Saya habis belajar dekat Indonesia dulu. Saya fikir saya nak buat kerja apa kerja yang saya boleh buat supaya saya boleh terus balas jasa mak ayah saya ni selagi mana mereka ada. Alhamdulillah sekarang mereka masih ada. Okey. Memang agak ni lah sikit. Yelah kita tak ada duit, kita tak ada gaji tetap. Macam saya tak ada gaji tetap lagi, tapi saya fikir macam mana saya boleh membalas jasa ayah saya. Membalas jasa ayah lah terutamanya. Okey, sebab ayah lah paling banyak bantu kita. Terutamanya kita tak nampak kasih sayang ayah, tapi kita dapat rasakan dengan adanya pengorbanan ayah tu. Ayah kita tu kita dapat rasakan. Bayangkan kalau tak ada ayah. Okey, ayah yang sangat risau kita, walaupun dia tegas, tapi dia sangat risaukan kita. Okey, dekat kita ni betul-betul jadi orang ke tak? Kita ni buat apa? Tolong follow up, tolong update. Okey, dia selalu cakap macam tu. Tolong communicate, jangan putus communicate. Itu antara pesan-pesan tegas yang dia sampaikan. Okey, kalau tidak tak jadilah rumah tu. Tak jadilah rumah tu. Okey. Maknanya kalau sekarang ni kita nak, macam saya nak ada tempat tinggal pun dah ada tempat tinggal. Okey, kita tak kisah. Tapi bukan mudah untuk nak dapatkan semua tu. Okey, bukan mudah untuk nak angkat simen, bukan mudah nak gaul simen, nak angkat batu bata daripada luar ke dalam, nak angkat kayu. Jadi semua itu perlukan proses. Okey, saya nasihatkan kepada semua anak-anak muda, terutamanya orang-orang muda. Okey, orang-orang muda terutamanya saya nasihatkan laluilah proses. Jalankan proses. Okey, ikut apa yang mak ayah dah lalui. Memang cara mak ayah didik memang jauh beza berbandingkan dengan orang lain, konsultan lain, orang-orang luar yang nak didik kita. Jarang ada orang luar yang betul-betul nak didik anak bangsa dia. Melainkan orang itu pasti ada kepentingan tertentu. Mak ayah ni lain. Mak ayah ni mereka tak ada kepentingan. Mereka ingin lihat generasi dia, anak-anak dia dapat hidup, dapat meneruskan hidup. Itu harapan mereka untuk mak ayah kita ni. Nampak? Antara musuh yang ada tu anjing. Shh. Okey. Itu belum cerita anjing lah. Benda yang selalu sodok tu lah. Benda yang tali pinggang. Kat sini kita panggil tali pinggang. Okay, tali pinggang, belum yang benda yang terbang, burung helang kan. Okey, itulah dekat sini InsyaAllah. Sebab saya lihat orang-orang bangsa mata sepet tu, bangsa-bangsa mata sepet tu, diorang sebenarnya diorang memperhatikan. Diorang ada bisnes diorang. Diorang tak masuk lagi bisnes di sektor ini. Mereka dah banyak buat bisnes-bisnes ini di Cameron Highland, di Genting Highland, di Janda Baik. Mereka conquer semua tu. Area-area bukit semua dia conquer. Mereka conquer semua tanah-tanah tinggi, bukit tinggi mereka dah conquer. Dan di bawah ini mereka, dan kita lihat di sana mereka dah conquer, dan di sawah-sawah padi juga mereka dah conquer. Bangsa-bangsa ni. Dan bangsa kita pula jenis
mudah termakan budi kan. Saya harap saya pun istiqamah sebab mereka tak rasakan erti perjuangan. Okey, sebab mereka rasa saat mereka sempit, mereka kesempitan, mereka dah tak ada jalan lain. Okay, mereka nampak duit dah kelabu lah. Cuba pertahankan apa yang kita ada, terutamanya siapa lagi yang nak pertahankan. Kalau aku tak ada, kalau aku tak ada, aku rasa aku tak tahulah, aku risau sangat kalau aku tak ada. Siapa yang nak mempertahankan aku, apa yang aku ada sekarang ni. Okay, bukan senang bukan senang nak tanam satu-satu ni, nak boleh siap satu batas ni bukan senang. Okay, cerita memang senang, benda sikit bila buat, apabila buat banyak, apabila benda ni lama nak buat dia, itu akan menjadi leceh lah, panjang lah kerja, panjang lah cerita dia. Okay, benda bila lagi panjang cerita, bila kita buat ni tak ada apa-apa. Okay, orang lain, okay, sebelum ni aku pernah dekat sini, aku upah dia sehari buat kerja RM50. Adalah dia dapat duit. Okay, ada dia dapat duit. Contoh aku upah dia kan, hari tu dia upah dia tolong potong apa, dia tolong, kita panggil kat sini, dia tolong sunatkan pokok dan tolong tanamkan pokok. Okey, adalah dia dapat buat separuh. Contohlah, bukan separuh, tak payah separuh, suku sana je. Okey, itu pun sehari dia buat, seharian. Okey, pagi sampai tengah hari dia buat. Itu pun kita bayar dia RM50. Adalah dia dapat duit. Siapa nak bagi RM50? Tapi kita tak dapat apa. Okey, kita insya-Allah adalah duit kita sikit yang kita nak belanja untuk diri kita sendiri. Juga macam mana kita nak terus struggle. Ini doakan moga-moga bisnes ini maju, insya-Allah. Moga-moga saya niatkan, moga-moga saya juga dapat beramal seperti mana Saidina Uthman bin Affan. Dia dapat mewakafkan kebun-kebun. Okey, apa salahnya kalau kebun ini ataupun kebun-kebun nanti saya akan buat lagi konsep kebun wakaf, yang mana kita boleh wakafkan kebun itu dengan konsep investment. Jadi orang yang nak wakafkan satu lot, contohnya sekian-sekian, wakafkan. Moga-moga saya doakan saya supaya saya juga dapat buat konsep macam tu, konsep wakaf kebun. InsyaAllah makin banyak kebun, umat Islam boleh terima manfaat daripada kebun ini dan kebun lain-lain nanti, insyaAllah. Okay, insyaAllah moga doakan moga semua tanah-tanah ini akan kita bangunkan konsep tanah kebun lagi sampai sana, sampai hujung sana, hinggalah hujung sana. Okay, semua ni doakan moga-moga niat dan hasrat saya untuk buat kebun wakaf seperti mana Saidina Uthman bin Affan buat. Okay, bayangkan semua ni cantik je Nas. Okay, dan semua ni umat Islam, ada orang Islam yang menjaga benda ni. Okay, umat Islam jaga ni dan hasil dia dapat manfaat pula kepada orang lain. Okay, hasil dia dapat manfaatkan pula kepada orang lain. Okay, umat Islam dapat terima juga manfaat daripada sini. Bukan hanya pekerja yang dibayar, pekerja sini yang dibayar melalui wakaf tadi, sumbangan wakaf tadi, dan juga tanah, proses untuk menyiapkan begini juga didanai oleh wakaf. Bukan hanya sekadar tanah, proses ini juga wakaf, dan hasil itu akan dibahagikan sebahagian untuk membiayai pekerja, dan setengahnya lagi untuk kita wakafkan kepada umat, supaya umat menerima manfaat daripada wakaf ini. Okey, sekian itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.